الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Ayat 218 Suratul Baqarah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah, mereka inilah golongan yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pihak masjid memohon malam ini untuk menangguhkan kuliah dalam suratul A'raf dan minta saya bicarakan sedikit tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita mesti faham hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
adalah merupakan manifestasi kepada pertembungan di antara hak dan batil. Kajilah Al-Quran, terutama surah-surah Makkiyah. Kita dapat melihat pertembungan peringkat maksima, bukan sekadar tuduhan-tuduhan palsu, sihrum mubin, ahli sihir Muhammad ini, kahin, dukun, muallamum majnun, seorang pelajar yang gila. Ini Quran, Allah beritahu. Bukan sekadar itu, tetapi mereka mencabar Rasulullah dengan cabaran-cabaran yang amat gerun kalau kita baca. Bukan sekadar cabaran mengadukan kebun-kebun anggur dan kurma, au takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Silalah wahai Muhammad, kata Abu Jahal, sediakan untuk kami, engkau itu ada kebun anggur dan kebun kurma. Dan kami lihat dalam kebun kurma dan anggur itu, fatufajjiralaha tafjira, adanya sistem pengairan. Dalam kebun kurma tu, dalam kebun anggur ni ada sistem piping system, sprinkler. Abu Jahal nak macam tu. Khilal makna celah-celah. Di celah-celah pokok kurma, pokok anggur, adanya sprinkler ini. Ini dalam surah Al-Isra. Aw yakuna laka baitum min zukhrufin, atau engkau mempunyai rumah yang cantik. Engkau tumpang Abu Talib aja, engkau tak ada apa. Kami nak tengok baitum min zukhrufin, engkau mempunyai rumah, kita kata rumah banglo lah, senang, rumah yang cantik. Au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan au tarqa fis sama walan liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Allahu Akbar. Atau engkau wahai Muhammad potong langit tu berkeping-keping, suruh Nabi potong langit tu berkeping-keping, kemudian timpa atas kepala kami. Kama za'amta alaina, seperti yang kau dakwa kepada kami. Au tarqa fis sama, atau engkau mempunyai tangga yang engkau boleh panjat langit, dan kami takkan percaya engkau dah panjat langit itu hatta sehinggalah tunazzila alaina kitaban naqra'u, sehinggalah engkau membawa kepada kami sebuah kitab yang kami boleh baca. Ini cabaran Nabi kena dalam nak mengajak manusia kepada Islam, dan itulah cabaran yang berjalan sampai kiamat. Sekarang ni tengoklah dalam YouTube, TikTok, ada suara aja. Ada tu satu tu suara, katanya orang Terengganu ke Kelantan. Suara aja, gambar tak ada. Suara tu hina Islam. Lepas tu dia kata, wahai Tuhan Allah, turunkanlah peti, tembak aku.
Sikit punya Melayu, tuan-tuan, perangai. Cabaran itu berlaku. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemuncak kepada tentangan-tentangan ini. Bagaimana fikrah madiyah, fikrah kebendaan yang ada pada Abu Jahal, ingin melihat Nabi empunya kebun anggur, kebun kurma, dengan tidak melihat kebenaran Islam, meletakkan habuan dunia melebihi segala-galanya. Kemuncaknya ialah suratul Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini kemuncak dia. Hasil mesyuarat mereka di Darun Nadwah. Kalau pintu-pintu Masjidil Haram, pintu tu dinamakan Babun Nadwah. Kalau kita panjat Bukit Marwah sampai Bukit Marwah, sebelah kiri, dalam 200 meter sebelah kiri, nanti kita jumpa pintu Babun Nadwah. Situlah dulu kelab tapak parlimen Abu Jahal ketika mereka bersidang untuk menentang Islam. Kemuncaknya itulah bunuh Rasulullah. Apa salah Nabi yang mereka mesyuarat nak bunuh Nabi? Mereka kenal Nabi dengan Al-Amin. Mereka pilih Nabi sebagai orang yang meletakkan Hajar Aswad di penjurunya ketika mereka hampir berperang, ketika berebut nak letak Hajar Aswad, ketika roboh Kaabah, banjir di Makkah. Siapa yang mereka lantik? Rasulullah. Orang yang amanah. Ni dia Muhammad, orang yang benar. Tapi Allah dedah kemuncaknya bunuh Nabi. Kenapa? Kerana mereka tidak sanggup meninggalkan sistem jahiliyah. Mereka tidak sanggup bertuhankan Allah yang satu. Mereka tidak sanggup berkiblatkan, berqurankan Quran yang satu, Nabi yang satu. Bukan mereka tidak kenal Rasulullah, tetapi itulah kemuncaknya apabila mereka merasakan kalau ikut Islam habis kita, nafsu tak boleh dilayan. Ini yang berlaku. 16 Julai lepas, pesta Bon Odori di Kompleks Sukan Shah Alam yang telah dinasihatkan sebelumnya oleh Datuk Idris, menteri kita, oleh Jakib, oleh Mufti Pulau Pinang, jangan datang, jangan hadir pesta Bon Odori 16 Julai lepas. Yang hadir 35,000 orang. Tak dengar cakap ulama, persetankan ulama. Suka hati kamilah atas nama budaya macam-macam lah alasan. Ini golongan penunggang-penunggang agama mahu meruntuhkan kebudayaan dalam bumi Malaysia. Tuduh ke situ pula. Kita bercakap lakum dinukum waliyadin. Kita bercakap man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia masuk dalam kaum itu. Rasulullah pesan. Nah, tak ada pedulinya. 35,000 pergi masuk Melayu atas nama budaya. Apa nak sibuk-sibuk, suka hati kamilah. Ini tuan-tuan, Rasul sudah tidak ada, tetapi ulama ditempelak. Allahu Akbar. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kemuncak bunuh Nabi. Kita sekarang
Tak ada nak bunuh-bunuh, tapi kita bunuh institusi para ulama. Kita bunuh nasihat para ulama. Kita bunuh apa yang disebut benda baik, kita tak mau dengar, kita rasa kita betul. Ulama ni semua tak ada kerja, penunggang-penunggang agama. Astaghfirullahalazim. Ini berlaku, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril mendedahkan perkara ini, maka bermulalah hijrah. So kita nak tengok 2-3 pengajaran. Tuan-tuan muslimat, apabila kita sebut hijrah, ma'al hijrah, ma'a makna bersama. Kita ni wajib bersama dengan hijrah. Maknanya kita mesti berhijrah. Maka kita mesti faham, hijrah bermula dengan strategi yang cukup ampuh. Tuan-tuan muslimat, kalau nak berhijrah, mesti susun strategi. Mesti buat, susun strategi. Apa nak buat? 1, 2, 3, 4. Kemudian kita cek balik, memenuhi tak apa yang kita buat. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan strategi yang cukup ampuh. Nabi tidak tawakal buta kepada Allah, tetapi Nabi meletakkan subordinate. Kita belajar management dulu. Subordinate ni apa? Orang-orang lah, ahli-ahli lah. Yang Nabi susun subordinate ini, Nabi susun untuk menjayakan hijrah. Nabi tidak doa buta aja. Mesti faham tu. Susun yang pertama, tidak terus ke Yathrib, tetapi kona ikut arah Yaman, arah rukun Yamani. Tu arah Yaman, rukun Yamani. Nabi kona ikut selatan, arah rukun Yamani di Yaman. Pergi mana? Jabal Thur. Nabi nak ajar strategi, mesti kita pasang. Nak hijrah, bukan main hijrah buta aja. Strategi awak nak hafaz Quran contoh. Katalah nak hafaz juzuk 30. Amma yatasaalun. Sampailah minal jinnati wan nas. Susunlah strategi. Hari ni berapa ayat nak baca? Betul nak ulang bila? Susun. Jangan main redah aja. Ambil kan baca, betul kan tinggal seminggu ambil pula. Pakai tak hafal Quran, jawab dia. Dia mesti ada strategi. Kita nak jadi baik, nak jadi apa? Susun strategi. Mesti ada. Nabi terus ke Jabal Thur dulu. Dan tuan, tengok Jabal Thur di Makkah tu. Ya Allah, ya Tuhan, punya curam. Sejam setengah kalau kita panjat. Dengan tak ada pokok, kena bawa air banyak. Air kena bawa 2-3 tong kalau panjat Jabal Thur. Batu saja tak ada apa. Bayangkan Rasulullah memilih Jabal Thur sebagai strategi pertama, berlindung di situ. Awak, Nabi tak boleh minta dengan Allah. Siapa Nabi? Habibullah. Nabi itu Habib, kekasih Allah. Awak, Nabi tak boleh minta dengan Allah memudahkan perjalanan sampai terus Yathrib. Awak tak boleh. Setara Maryam yang tidak Rasul pun, mak Nabi Isa, bacalah surah Ali Imran. Bagaimana kita jumpa ayat, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. 36 atau 37 Ali Imran. Tu tara Maryam bukan Nabi, bukan Rasul. Tetapi apa Allah kata?
setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, iaitu tempat Maryam beribadah, tiap kali dia masuk di Baitul Maqdis, tiap kali dia masuk, indaha rizqa, Zakaria alaihi salam mendapati di sisi Maryam ada rezeki. Buka tafsir, apa rezekinya? Buah-buahan. Buah-buahan pula bukan musim dia. Patutnya katalah hari itu musim durian. Dia mai bukan buah durian, dia mai buah lain, anggur contoh. Ada depan Maryam. Kulama, setiap kali Nabi Zakaria masuk tengok Maryam, indaha rizqa, dia mendapati di sisi Maryam ada rezeki, buah-buahan. Hai, Nabi Zakaria kata, ambil mana ni? Kok ada mak rempit usha depan ke? Tak ada. Mihrab dia tutup elok. Qalat huwa min indillah. Maryam kata, Allah hantar, tiap-tiap pagi Jibril hantar. Tutara Maryam tambah Rasulullah, kalau Nabi minta, awak tak boleh, dia kekasih Allah. Tetapi Nabi meletakkan strategi, duduk dulu Jabal Thur. Nak panjat dia, ya Karim ya Rabb. Tuan ada rezeki, pergilah panjat. Kita pernah panjat Gua Hira 40 minit dah. Yang tu sejam setengah. Pecah peluh kita. Tuan-tuan muslimat, itu yang pertama, strategi. Yang kedua, Nabi susun penghantar makanan. Nabi susun pemberi maklumat. Untuk ingat Merdah aja. Duk dalam Jabal Thur. Awak Nabi tak mau makan ke? Nabi kena makan, Nabi manusia. Yakulut ta'am, Nabi makan makanan serupa kita. Maka Nabi di awal hijrah susun, mesti ada orang hantar makanan. Itulah Asma binti Abu Bakrin radhiyallahu anhuma, anak Abu Bakrin yang menghantar makanan, ikat makanan di pinggang dia. Ikat. Dia mengandung waktu tu. Dia mengandung Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Oh, suami dia Zubair bin Al-Awwam, salah seorang yang dijamin syurga. 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Antaranya Zubair bin Al-Awwam. Dia adalah suami kepada Asma. Asma waktu tu mengandung. Lahir nanti siapa? Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Lahir di mana? Di Madinah. Dan Abdullah adalah bayi pertama yang Nabi tahnik di Madinah. Hantar makanan. Buat Nabi tak boleh doa. Ya Allah, buat turunlah kok makanan ke apa ke. Hei, Nabi kekasih Allah. Dah susun strategi. Asma hantar makanan. Lepas itu nak makan aja. Maklumat. Ini strategi. Nabi perlu maklumat. Roadblock macam mana. Kalutnya Abu Jahal. Zon merah ke, zon jingga ke. Dia ada zon-zon dia. Dia ada kaedah-kaedah dia. So, Nabi akan diberitahu, briefing oleh Abdullah bin Abu Bakrin. Adik kepada Asma, panjat pula belah petang, tidur sekali dengan Nabi, besok subuh balik. Tidur tu briefing, Abu Jahal sekian-sekian. Keadaan rock block, ada 2-3 rock block. Nampak poli-poli isap okok, dia buat itu. Dalam rock block tu lah. Dia briefing, satu. Ini strategi, inilah hijrah. Tuan-tuan nak berubah, saya ulang balik. Tuan-tuan mesti ada strategi. Tak boleh sembrono, gagal kita, fail kita. Dalam apa jua tindakan kita, sama ada berhubung dunia atau akhirat, kita mesti ada strategi.
Itu yang kedua. Yang ketiga, muslimin dan muslimat. Hijrah menyerlahkan kepada kita akan kehaibatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam mendidik dan mengajar kita tentang persoalan Islam dan keberkatannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke Yathrib, tak boleh bayanglah padang pasir dia macam mana. Semua dah pergi dah. Tinggal Nabi, Abu Bakrin dengan Abdullah bin Uraiqat, seorang kafir yang menjadi penunjuk jalan. Nabi bayar dia 4 dirham. Kata Afzalur Rahman, Nabi membayar kepada Abdullah bin Uraiqat. Dia ni kafir, tapi seorang kafir yang boleh menyimpan rahsia. Nabi kenal dia, maka Nabi bayar dia 4 dirham. Dia tunjuk jalan ke Madinah, ke Yathrib. Dia jaga sungguh rahsia. Dia kafir. Maka Nabi nak ajar, tidak salah kita berbaik-baik dengan orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Boleh. Hak memusuhi Islam, kirim salam lah, hak tu lah. Hak tak hendak Islam, kutuk hukum Islam, yang tu kirim salam, tak payah kawan, tak apa. Hak hendak kepada Islam, setuju, no comment, kawan, tak ada masalah. Ini Nabi ajar. Abdullah bin Uraiqat seorang kafir. Kenapa Nabi tak ambil, tak boleh tunggu ke seorang sahabat ke? Tak. Nabi nak ajar hukum bermuamalah dengan orang kafir dibenarkan syarak. Petah lagi yang menyimpan rahsia Islam, yang baik dengan Islam. Ada orang kafir jenis tu, boleh kawan dengan mereka. Baik. Teringat kita peristiwa di Wadi Qudaid, di lembah Qudaid. Kalau tuan-tuan muslimin muslimat bergerak kita daripada Makkah menuju Madinah, kalau naik bah lah, dah ada kereta api di Jeddah, ada train dah. Kita naik bas dulu kan, kita naik bas 6 jam, 7 jam. Kita pergi Makkah dulu, sama ada kita tamattu' Makkah, atau kita ifrad Makkah, atau kita buat umrah di Makkah. Stay dulu di Makkah, lepas tu baru pergi Madinah. On the way tu, dalam perjalanan itu, Nabi berhenti di suatu lembah, namanya lembah Qudaid. Itulah yang bas kita berhenti. Kita daripada Makkah nak pergi Madinah, kan kita berhenti di RNR tu, bas penuh kan, RNR tu, itu lembah Qudaid. Situlah Nabi berhenti di sebuah khemah, kepunyaan seorang badui, nama dia Ummu Ma'bad. Nabi pergi singgah khemah dia. Badui lagu itulah duk khemah. Dia tak payah bayar sewa rumah. Jauh sekali nak lari malam, dia tak ada. Dia tak payah bayar. Dia relax 20 hari pindah pula. Kambui-kambui toilet pindah pula. Lagu tu badui. Sampai lah duk ada. Dia tak payah gaduh cukai pintu apa tak ada. Dia relax gitu aja. So Nabi singgah. Nabi tengok dia, Nabi kata, "Makcik," dia tak kenal Nabi. "Makcik, ada apa ke kami boleh beli ke? Minum ke, susu ke, roti ke, apa ke?" Ummu Ma'bad kata, "Wahai anak muda, tengoklah kambing kami." Waktu tu kambing dia 3-4 ekor, lembek. Musim panas, cuaca panas, rumput kering habis. Kambing tak ada susu, lembek dah kambing. Lalu Rasulullah kata, "Makcik, izinkan saya pegang dia, ambil pegang lampung susu dia." Nabi kata,
Ummu Ma'bad kata, nak buat gitu. Izinkan. Ambil lah. Nabi pegang dan Nabi usap lampung susu kambing itu. Dan Rasulullah meminta bekas. Buat main bekas. Maka Nabi perah susu kambing. Nabi expert tuan-tuan. Kita jenis minta darah daging kambing ya. Daging kambing laju. Kita kambing tak tolak, memang laju punya. Perah susu kambing mampu tak reti. Rasulullah expert. Sebab Nabi bersabda, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Rawahul Bukhari. Nabi kata, tidak adalah seseorang yang Allah lantik dia jadi nabi atau rasul, melainkan kerja dia ra'al ghanam, pengembala kambing. Nabi pengembala kambing, Nabi Musa, Nabi Adam, ni semua pengembala kambing. Expert. So Nabi perah. Ummu Ma'bad melopong tengok. Melopong. Perah-perah penuh bagi Ummu Ma'bad minum. Ya Allah, sambil minum dia tengok Nabi. Itu yang riwayat sebut. Di antara manusia yang menceritakan kepada kita tentang tubuh Rasulullah ialah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad kata, aku melihat seorang lelaki yang cukup menawan. Dahinya lebar, dahi Nabi lebar. Bulu keningnya, kata Ummu Ma'bad, tebal dan hampir bertemu di tengah-tengah. Cuba bayang. Bulu kening Nabi punya tebal, dua-dua, hampir bertemu di tengah-tengah. Ya Allah, cantiknya Nabi. Melayu kata kalau bertemu, dia kata cemburu. Kalau otak dia, hadis mana dia ambil, kita tak tahu. Tu hadis Melayu, dia kata cemburu lah. Kuat cemburu dia kata kalau bulu kening ni dekat bercantum. Aku melihat seorang lelaki, kata Ummu Ma'bad, hidungnya mancung, giginya jarang-jarang. Nabi, gigi depan Nabi jarang-jarang. Dia bercakap macam keluar cahaya. Keluar cahaya dari mulutnya. Aku melihat lehernya jinjang. Aku melihat tubuhnya tampan. Aku melihat bulu-bulu halus di tangannya. Allah, cantiknya Nabi. Dia describe tentang Nabi. Bagi Ummu Ma'bad minum. Lepas tu Nabi perah, bagi Abu Bakrin minum. Lepas tu Nabi perah, bagi lagi Abdullah bin Uraiqat minum. Nabi last sekali. Itulah pemimpin. Dia tak ada selfish diri dia. Itulah dia seorang pemimpin. Yang dia fikir orang bawah dia. Yang dia fikir rakyat dia. Yang dia fikir kesenangan rakyat dia. Dia susah tak apa. Tu dia. Bukan fikir nak kira naik gaji ya. Yang kita telok pun hilang, tak jumpa. Janganlah duk cari pasai lagu tu. Potonglah gaji sikit. Apalah salahnya. Tolong bantu kami sama. Ni sidang parlimen sedang berlangsung ni. Kita harap sungguh carilah solusi untuk menyelesaikan masalah rakyat. Tok sah duk bergaduh, blame each other, tak selesai kes. Pemimpin mesti faham dirinya ke belakang rakyat dahulu. Tuan-tuan, muslimin muslimat, setelah selesai Nabi berlalu pergi. Kambing 3-4 ekor tadi daripada lembek breakdance terus melompat-lompat. Kambing jadi segar bugar kerana diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ulama kata Nabi Musa alaihi salam, dia nak air. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Ketika Nabi Musa minta pada Allah supaya Allah bagi mereka air, Bani Israel, maka Allah kata ke Nabi Musa, faqul nadrib bi'asakal hajar. Hang pukul batu tu.
Dalam Al-Baqarah ayat 62 itulah. Hang pukul batu tu, maka terpancar mata air. Kata ulama, Rasulullah, air keluar dari celah jarinya. Nabi Musa ketuk batu, Nabi tak payah, air keluar dari celah jari dia. Nabi Musa belah laut. Kata ulama, anidrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakanu kullu firqin kattaudil azim. Nabi Musa pukul laut, maka terbelah laut menjadi 12 laluan. Pukul laut terbelah, Nabi tunjuk dengan jari ya, bulan terbelah dua. Allah, itulah Rasulullah punya hebat. Muslimin dan muslimat sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafazkan satu janji yang besar, satu kenyataan yang cukup besar, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diburu oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik waktu tu kafir, akhirnya dia Islam. Suraqah bin Malik melihat tawaran yang Abu Jahal keluarkan. 100 ekor unta, hidup atau mati, dapat tangkap Muhammad, hidup atau mati, 100 ekor unta. Suraqah bin Malik diam-diam keluar daripada belakang rumah dia, menyediakan kudanya dan busur panahnya, bersiap untuk menangkap Rasulullah. Tuan-tuan muslimat, Suraqah seorang pakar di padang pasir. Dia boleh jejak, dia tahu. Macam Abu Sufyan lah kita pernah sebut. Abu Sufyan tu dia punya hebat. Dia boleh tahu ada orang ke tak ada orang di sekeliling dia dengan dia melihat pergerakan hidung unta dia. Itu Abu Sufyan. Dia tengok unta tu berdiri, dia tengok unta dia, Abu Sufyan. Unta dia main hidung kona-kona adalah. Dia tahu belah sana orang. Tu Abu Sufyan. Hebat tak hebat dia. Dia tengok unta dia lagu tu, dia tahu ada orang isap okok belah tu. Pasal unta dia tak senang, hidung gatai. Ini kehebatan Abu Sufyan. Ayah mertua Rasulullah, akhirnya Islam. Suraqah bin Malik ni pakar padang pasir. Dia tahu aja kalau askar Sungai Perak lah kot, kan, geng-geng Sungai Perak ni, orang asli ni kan, dia berjalan, dia tengok daun tu bergoyang, dia boleh tahu. Allah, hebat dia. Daun tu bergoyang, dia boleh tahu lama mana komunis lah lalu ke, dia boleh tahu. Dia tengok daun tu bergoyang, dia ambil, dia bau rokok, sah, seokok dia kata, kan, bergoyang. Dia tahu ini kehebatan Sungai Perak. Dia boleh tahu dengan daun bergoyang aja. Subhanallah. Tengok perjalanan di sungai bekas-bekas, depa ada ilmu tu. Suraqah pakar padang pasir. Dia tahu di mana Nabi lalu. Maka dia pacu kuda dia sehingga dia sudah sampai dekat dengan Nabi. Dia kata, boleh dah kat aku 100 ekor unta. Abu Bakrin menjadi cemas. Abdullah bin Uraiqat juga menjadi cemas. Nabi tenang. Nabi kata, tenang, tak ada masalah. Ketika Suraqah hampir menghampiri Nabi, Allah tenggelamkan 2 kaki kuda depan dia, tenggelam, dan Suraqah terhumban di hadapan Nabi. Tenggelam 2 kaki kuda bahagian depan, tenggelam, jatuh, humban depan Nabi. Nabi tengok dia sambil Nabi berjalan, Nabi tengok, Nabi berjalan. Suraqah pacu lagi kuda. Kali kedua berlaku peristiwa yang sama, tenggelam kaki kudanya.
lalu dilambung di hadapan Nabi. Nabi lihat, Nabi tak kata apa. Kali ketiga berlaku, maka Nabi berhenti. Ini keyakinan. Nabi kata, Suraqah, banyak mana hang dapat? Nabi kuranglah bahasa kita. 100 ekor unta. Nabi tanya, wahai Suraqah, akan ku berikan kepadamu gelang Maharaja Rum dan Parsi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita mesti ada sifat. Ketika Nabi di tengah-tengah padang pasir diburu oleh Suraqah bin Malik, tiba-tiba Nabi berucap dengan satu ucapan, wahai Suraqah, tunggulah. Nanti Islam menang, Islam akan kalahkan Rom dan Parsi. Nanti aku ambil gelang emas, aku bagi ke hang. Ini keyakinan yang Nabi ajar kepada kita. Dalam keadaan Islam diserang kiri kanan, ulama diperlekeh, kita mesti yakin sampai masanya Islam pasti berdaulat. Islam pasti menang. Islam pasti duduk dalam hati orang-orang yang beriman dan mereka yang menentang agama Allah. Suraqah, Nabi kata, hang tunggulah, setakat 100 ekor unta ada apa? Nanti aku bagi hang gelang emas Maharaja Rum dan Parsi. Cuba tuan-tuan bayang, Nabi tak sampai lagi Yathrib. Azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله
رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. Muslimin dan muslimat, keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa nanti sampai masanya dua kerajaan besar pada waktu itu, kerajaan Rom dan Parsi pasti akan tumbang. Dan waktu tu wahai Suraqah, aku ambil gelang mah, ambil kah? Oh, nak ligan sangat aku 100 ekor unta. Kurang begitu maksud Nabi. Lalu Suraqah minta perlindungan. Nabi kata tak apa, kami tak kacau kau. Balik. Ketika berlaku perang Ahzab, perang Khandaq, tahun 5 Hijrah, musim sejuk yang dingin, para sahabat menggali parit untuk berhadapan dengan 10,000 tentera Abu Sufyan. Dan ketika mereka menggali parit dengan batu yang keras, tuan-tuan boleh tengok di kawasan Ahzab yang kita lalu, ada satu masjid besar dah sekarang. Tuan-tuan boleh tengok bukit dia tu Jabal Silak. Allah, tak terbayang bagaimana sahabat berkorban untuk agama Allah. Dengan makanan susah, musim sejuk, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mencadangkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya cadang kita pinjam tukul-tukul peralatan daripada puak Yahudi. Nabi kata tak apa, pergi. Sampai tahap tu tak cukup kelengkapan, so terpaksa pinjam dengan orang Yahudi. Tukul-tukul apa ke pinjam. Sa'ad punya cadangan, Nabi kata tak apa, pergi pinjam. Dan bila sampai ada satu batu, seketul batu yang sahabat tak mampu nak pecah, ketika itulah Allah menceritakan kepada kita muqaddimah apa yang Nabi sebut pada Suraqah. Ketika Nabi diminta oleh sahabat, kami tak larat dah ya Rasulullah, batu ni kerah. Maka Rasulullah menghayunnya dengan tubuh Nabi yang sasa. Nabi menghentak satu batu yang besar, tak pecah lagi, tetapi naik satu cahaya di langit, naik macam percikan api. Lalu Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian Nabi hentak kali kedua, naik percikan api. Nabi bertakbir lagi, Allahu Akbar. Dan Nabi hentak yang ketiga, pecah batu. Lalu Nabi beritahu sahabat, tunggu, aku melihat tadi dalam percikan api itu istana-istana kerajaan Rom dan Parsi. Allah tunjuk ke Nabi. Nabi kata tunggu, kita tawan mereka. Tuan-tuan, inilah keyakinan Islam pasti berdaulat, Islam pasti menang, Islam pasti akan Allah tinggikan. Percayalah, yakinlah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beritahu sahabat-sahabat menanti janji itu. Wafat Rasulullah, Rom Parsi tidak tumbang. Wafat Abu Bakrin, Rom Parsi tidak tumbang. Naik Amirul Mukminin Umar Al-Khattab dalam perang Qadisiyah menentang Rom dan Parsi. Ketika itulah tumbang dua kuasa ini, Herakl dan juga Rostam, pemimpin Parsi, ditumbangkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Rub'i bin Amir radhiyallahu anhuma. Dan ketika sahabat meraihkan kemenangan itu, Sayyidina Umar ketika melihat harta rampasan perang, Sayyidina Umar mengambil 2-3 gelang emas Maharaja Parsi dan Rom. Lalu Umar mencari Suraqah bin Malik. Suraqah waktu tu dah Islam. Umar cari dia, Suraqah, mari sini. Ya Amirul Mukminin, ada apa? Umar kata, ingat tak dulu waktu engkau kejar Nabi, engkau nak tangkap Nabi,
Kerana 100 ekor unta yang engkau impikan. Engkau ingat tak Nabi kata apa? Orang kata ingat. Nabi kata apa? Dia nak bagi gelang Maharaja Rom dan Parsi. Umar kata ambil. Umar kata ambil. Ni janji Nabi. Ketika itu Suraqah menangis sepuas hati. Allahu Akbar. Janji tuan-tuan. Keyakinan kepada Islam. Walau musuh merancang macam-macam, yakinlah sampai masanya Islam akan berdaulat. Percayalah. Boleh jadi kita wafat macam Nabi wafat tak sempat tengok tumbang Rom Parsi. Tetapi Umar merealisasikan apa yang Nabi sebut. Suraqah mencium gelang emas itu sambil menangis dan memulangkan kembali kepada Umar. Dia tak nak. Tetapi dia teringat janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. 4, 5. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Yathrib, pertama sekali tentulah Masjid Quba. Tentulah Masjid Quba. 3 hari Nabi di Quba. Quba ialah nama sebuah telaga di situ. Nama dia Quba. Maka Nabi bina sebuah masjid. Kenapa? Kenapa Nabi bina Masjid Quba? Tuan-tuan mesti ingat, siapa yang biasa ke Madinah, antara tempat kita akan melawat ialah Masjid Quba. Dan bila lepas Masjid Quba, kita akan pergi ke depan tu, itulah ladang kurma. Dulu milik Yahudi. Ladang kurma tu Yahudi punya. Mereka duduk situ. Maka Nabi apabila membina Masjid Quba, kata para ulama, Nabi semacam memberi satu amaran kepada Yahudi Bani An-Nadir. Yahudi Bani Nadir. Mereka duduk di situ. Mereka menguasai kebun-kebun kurma. Seolah-olah kata ulama, Nabi bagi isyarat, aku mainlah, hampa jaga. Maka dibina masjid. 3 hari Nabi di sana dengan wiridnya, dengan solatnya, menyebabkan Yahudi Bani Nadir mula jadi takut. Itu strategi Nabi, bina masjid. Setelah 3 hari baru masuk Yathrib, baru masuk Madinah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang menyangka ketika Nabi masuk ke Madinah, orang-orang Ansar menyangka bahawa Abu Bakrin itulah Rasulullah. Nak sebut apa? Punya tawaduknya Nabi, punya merendah dirinya Nabi, sampai Abu Bakrin merasakan orang-orang Ansar sudah anggap dia ni Rasul. Maka Abu Bakrin cepat-cepat mengambil macam, kita nak kata apa, macam payung lah, lalu dipayung Rasulullah. Barulah mereka tahu itu Rasulullah. Kita nak bayang tawaduknya Nabi. Dan bagaimana Masjid Nabawi yang dibina, kita ambil hukum. Masjid Nabawi itu adalah tapak kubur lama. Tapak kubur, tanah tu tapak kubur milik 2 orang anak yatim, kubur lama, kubur musyrikin lama. So, apa Nabi buat? Nabi bongkar kubur ni, pindahkan tulang-tulang dia, dan Nabi bina Masjid Nabawi. Apa dia? Ajar hukum. Boleh kita bongkar kubur, pindahkan, kita bina. Kalau tak cukup bangunan ke apa ke, boleh. Kalau di Mesir, tuan-tuan, rumah mereka atas kubur. Kalau di Qahirah, bertingkat-tingkat rumah, bawah tu kubur. Bawah kubur, rumah bertingkat. Begitu hukum Nabi ajar. So, anak yatim ni 2 orang. So, Nabi ambil tanah tu, bongkar dan bina masjid. Anak yatim tu tak nak ambil duit Nabi. Tak nak, Nabi bayar. Mereka tak mau. Lalu Nabi kata bayar, aku bayar.
Maka dia ambil wang itu. Oh, dia ambil wang. Nak ajar kita bagaimana Rasulullah mengajar. Ada benda kita kena bayar, ada benda orang bayar untuk kita. Jangan nak kira free aja. Kan, makan kira nak free, buat batu, buat lewat bayar. Tunggu orang bayar. Kan, sekali-sekala kita bayarlah. Takat roti canai RM1.50. Sini berapa roti canai? RM1.2. Saya baru balik KL kemarin. Makan roti canai di Kajang RM1.50. RM1.50 ni dia. Besar tu lah. RM1.50. Telan. Sini gagah lagi RM1.2. Aduh, letih kita. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, Nabi bayar. Anak yatim tak mau. Nabi kata ambil. Bithaman. Aku bayar dengan saman, harga. Bayar. Itu ulama aja. Ada benda kita kena bayar. Maka dengan anak-anak murid sekali kita bayar. Pergi senyap-senyap kat kaunter bayar. Ni nak buat pergi toilet lah. Dia kira nak free lah. Leceh betul. Sekali-sekala kita bayar. Baik. Dan kita paling penting kita mesti faham bagaimana Rasulullah berada di Yathrib dalam suasana masyarakat majmuk. Ini kena faham. Ada Badui, ada Ansar, ada Muhajirin, ada Yahudi. Masyarakat berbilang kaum. Nabi melaksanakan dasar Islam. Tak ada masalah. Masyarakat berbilang kaum. Tak ada masalah. Mereka boleh terima agama Allah. Walaupun Yahudi jauh di sudut hati mereka. Mereka memang merancang nak bunuh Nabi. Ketika Nabi sampai masuk ke Madinah, tidakkah Huyai bin Akhtab ketika sama-sama sambut Nabi waktu Nabi masuk Yathrib, masuk Madinah, tidakkah Huyai bin Akhtab berkata kepada pengikut dia, demi Allah aku akan bunuh dia. Yahudi, hari pertama Nabi sampai, ikrar dah nak bunuh Nabi. Tapi Nabi layan mereka dengan baik. Nabi laksanakan perlembagaan Islam Madinah. Nabi ajak mereka sama-sama mempertahankan Madinah. Dalam masyarakat majmuk macam kita, Cina, Hindu ada semua, tak ada masalah. Sebab Islam ni fitrah. Kena faham tu. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ayat 30 surah Ar-Rum, Allah Taala kata Islam ni fitrah. Semua manusia boleh terima insya-Allah, tak ada masalah. Dengan syarat kita beri penerangan yang baik kepada mereka. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, maka bermulalah di Yathrib, di Madinah, kehidupan Nabi bersama dengan para sahabat selama 10 tahun. Hijrah mendidik kita. Pertama sekali saya buat kesimpulan. Pertama, hijrah adalah strategi. Tuan nak berhijrah daripada satu titik ke satu titik, mesti ada strategi. Plan, apa nak buat. Nak hafal Quran, okey berapa banyak nak hafaz. Tulislah satu, hari ni 2 muka surat, contoh. Lepas tu check balik. Mesti ada check and balance. Baru boleh kita dapat sampai sasaran kita. Mesti ada tu perancangan. Nabi merancang Jabal Thur, pemberi maklumat, pemberi makanan, penunjuk jalan. Semua tu perancangan Nabi dalam menjayakan hijrah. Satu. Yang kedua, hijrah mendidik kita bahawa Islam pasti menang. Pasti akan menang. Masanya saja kita tak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dah wafat ketika Rom dan Parsi tumbang. Ini keyakinan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2. Dan yang ketiga, Muhajirin dan Ansar. Kalau saya sentuh tadi jadi panjang lagi. Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan walaupun kedua-duanya tidak pernah bertemu sebelum daripada ini, tetapi Nabi saudarakan mereka sehingga orang-orang Ansar menjadi generasi manusia yang cukup hebat. Sampai Nabi bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar, atau kama qala. Allah Allah,
Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 16. Nabi kata, tanda orang tu beriman, dia cinta kepada Ansar. Tanda orang tu munafik, dia membenci Ansar. Sampai tahap tu nilai Ansar di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka amat kasih kepada saudara mereka yang datang berhijrah kepada mereka. Ada yang menceraikan isteri, habis edah hang kahwin dengan muhajirin. Sampai tahap tu. Mana ada, kata Asy-Syahid Sayyid Qutb, satu ikatan persaudaraan yang sanggup cerai bini. Mana ada dalam dunia? Tak ada, kecuali dalam sirah Rasulullah dan para sahabat. Allah, hebatnya mereka. Sampai ke tahap itu, mereka mewarisi harta pusaka, sehinggalah turun ayat dalam surah An-Nisa yang membatalkan hukum pusaka itu. Peringkat awal, muhajirin Ansar yang dipersaudarakan, kalau mati saudara dia tu, muhajirin boleh mewarisi harta. Itu peringkat awal. Lepas itu Allah turunkan surah An-Nisa, maka membatalkan hukum itu. Tak ada lagi dah pusaka antara muhajirin dan Ansar. Untuk kita nyatakan ukhuwah dibina dalam bentuk yang cukup kuat untuk mengajar kita bahawa tanpa ukhuwah persaudaraan Islam, kita takkan ke mana. Kita mesti bersatu di atas nama Islam. Kita tak boleh bersatu atas nama bangsa semata-mata. Mesti atas nama Islam. Dalam jamaah Nabi ada Salman orang Iran, ada Bilal orang Afrika. Nabi satukan mereka dalam satu jamaah untuk mengajar kita, inilah kekuatan yang kita mesti bina untuk sama-sama kita memahami, tanpa ukhuwah kita akan hancur dan lebur, musuh tersenyum girang untuk menghancurkan kita. Wal'iyadzabillah. Cukup-cukup dah kita bergaduh. Sudah-sudahlah kita bermasam muka. Cukup dah. Mari kita bersatu di atas nama akidah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita bina satu sistem kehidupan yang baik, berteraskan akidah yang suci, Allah yang esa, Nabi yang satu, Quran yang satu. Kalau itu kita boleh buat, saya yakin musuh takkan pijak kepala kita. Musuh takkan buat kepada kita perkara-perkara yang menyakitkan kita. Muslimin dan muslimat sekalian, sekadar itu dulu. Walaupun banyak lagi kita boleh bahas tentang hijrah, banyak lagi, subhanallah. Tapi cukup sekadar itu untuk menggantikan kuliah tafsir kita pada malam ini. Semoga Allah merahmati dan memberkati kita, dan berhijrahlah ke arah titik yang lebih baik. Kita dah baik dah, pergi lagi lebih baik. Hijrah amalan, hijrah pemikiran, hijrah tindakan. Kalau dulu malas solat sunat, kita hijrah, rajin solat sunat. Itu contoh. Banyak kalau kita nak sebut. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu a'lam.